wa sahbihi ajma'in. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Kitab Bidayatul Hidayah, muka surat 21, baris yang ke-10 daripada atas. Surat 21 baris ke-10 daripada atas. Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi amin. Wa amma burhanu wujubit ittisafihi ta'ala bil qudrati wal iradati wal ilmi wal hayati. Wa amma burhanu wujubit ittisafihi ta'ala bil qudrati wal iradati wal ilmi wal hayati fali'annahu law intafa syai'un minha lama wujida syai'un minal hawadisi Terjemahan dia, dan ada pun dalil. Burhan terjemahnya dalil. Wajib bersifat Allah Ta'ala, wajib pada akal bersifat Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan kudrah dan iradah dan ilmu dan hayah. Maka kerana bahawasanya lawin tafa syai'un minha, jikalau ternafi sesuatu daripadanya, daripada kudrah, iradah, ilmu, hayat. Ternapi sesuatu daripadanya, ternapi dengan bahawa jikalau Allah tidak bersifat dengan sifat kudrah, ataupun jikalau Allah tidak bersifat dengan sifat iradah, atau jikalau ternapi sesuatu daripadanya, daripada kudrah, iradah, ilmu, hayat. Ternapi sesuatu ni jikalau Allah tidak bersifat dengan sifat ilmu, ataupun jikalau Allah tidak bersifat dengan sifat hayat. Nescaya tiada diperoleh, lama wujida, nescaya tiada diperoleh sesuatu daripada segala yang baharu, yakni makhluk. Nescaya tak ada makhluk, gitu. Nescaya tiada diperoleh sesuatu daripada makhluk dengan bahawa tak ada makhluk jikalau ternapi sesuatu daripadanya. Bukan ternapi dengan bahawa keempat-empat tu tak ada di zat Allah, tak ada satu je. Jikalau Allah tidak bersifat kudrah, maka tak ada makhluk. Gitu. Hawadis segala yang baharu makhluklah.
Kalau Allah tidak bersifat dengan iradah, nescaya tiada diperoleh suatu daripada segala yang baharu. Ini dalil akal. Disekalikan kudrah, iradah, ilmu, hayah. 4 sifat. Disekalikan dalil. Apakah dalil Allah bersifat kudrah, iradah, ilmu, hayah? Ada makhluk ini. Itu dalil dia. Ada makhluk ini. Pendek ya? Itu dalil akal. Yang mana kita maklum, aqaidul iman yang 50, berpegang akan sifat yang wajib bagi Allah dan Rasul, berpegang akan hukum sifat yang mustahil bagi Allah dan Rasul, sifat yang harus bagi Allah dan Rasul, wajib fardu ain berdalil. Aqaidul iman yang 50 wajib berdalil. Ada dalil, ada tandaan, ada penunjuk sendiri, bukan semata-mata berpegang aqaidul iman yang 50 turut orang. Kenapa berpegang Allah bersifat-sifat kudrah? Orang mengajar kata, semua pakat kata. Pakat pegang jugalah, macam ramai-ramai orang lah. Dan ramai-ramai semuanya kata Allah bersifat dengan sifat kudrah. Lepas tu dah orang pakat kata gitu belaka, pegang sama dengan orang ramai lah. Itu panggil apa tu? Tidak ada burhan, dalil, penunjuk, tandaan tersendiri atas pegangan kita Allah bersifat dengan sifat kudrah. Turut seumpama tu ulama berbeza pandangan. Satu pandangan imannya belum sah, kafir lagi di sisi Allah, kekal neraka selama-lamanya walaupun zahir dia orang Islam. Tetapi pandangan yang muktamad, pegangan dia pegangan yang sebenar. Allah bersifat dengan sifat kudrah contohnya, pegangan yang sebenar. Dia pegang jazam di hati Allah bersifat dengan sifat kudrah. Allah bersifat dengan sifat kudrah tu sebenar. Dia pegang tu betul, comel dah dia pegang. Dah dalil tak ada, maka berdosa dia. Iman sah. Itu pandangan yang muktamad. Tapi satu pandangan, pegang, pejak, putus dah di hati, Allah bersifat dengan sifat kudrah contohnya. Betul pegangan tu. Kerana tak ada dalil sendiri turut orang, iman tidak sah. Faham tak ni? Orang yang berpegang tanpa berdalil, dia panggil apa? Khilaf pada kupu. Khilaf pada kupu dengan bahawa ada ulama kata kafir, iman tidak sah. Tapi itu pandangan daif, pandangan lemah, pandangan daif pun ulama juga yang kata. Mana apa tu? Berat tu. Sebab khilaf pada kafir tu. Khilaf pada kafir. Bukan khilaf berdosa besar ke, berdosa kecil ke. Kan dia ada khilaf seumpama tu kan. Haram. Ijma' ulama' haram. Tapi ijma' ulama' kata haram. Haram ni ada dua. Ada haram dosa besar, ada haram dosa kecil. Khilaf ulama', ada sebahagian kata haram dosa besar, ada sebahagian kata haram dosa kecil. Itu haram. Khilaf haram dosa besar, dosa kecil. Hak ni khilaf imam kafir tidak sah lagi, ataupun imam sah tapi berdosa. Ini beratlah. Kalau berpegang aqaidul iman yang lembut tanpa berdalil, semata-mata turut orang, dipanggil taklid, turut orang. Dipanggil akidah orang yang muqallid, dipanggil akidah orang yang muqallid. Apa dia orang muqallid ni? Orang yang turut orang dalam bab pegangan tanpa ada dalil sendiri. Jadi pandangan muktamad, iman sahlah. Sebab dia berpegang sungguh-sungguh. Allah Ta'ala bersifat dengan sifat kudrah, iradah, ilmu, hayah. Pegang sungguh-sungguh. Tak gerak pegangan dianya. Pegangan dia pula memang betul sungguh pegangan Allah
bersifat kudrah, iradah, ilmu hayah. Dan dia tidak berdalil, berdosa lah dari sudut tidak berdalil. Imam sah. Itu pandangan yang muktamad. Tapi berdosa lah. Sebab ni fardu ain, wajib berdalil sendiri. Sekurang-kurang dalil dalam kitab ni dalil akal. Sekurang-kurang dalil akal. Hak comelnya dalil nakli, dalil yang diambil daripada Al-Quranul Karim. Dalil Allah bersifat dengan sifat kudrah. Wa huwa ala kulli syai'in qadir. Dalil Allah bersifat dengan sifat iradah. Fa'alul lima yurid. Contohnya dengan ayat Al-Quran. Hak tu hak lagi comel. Tapi sekurang-kurangnya dalil akal. Apakah dalil Allah bersifat-sifat kudrah, iradah, ilmu hayah? Ada makhluk ini. Pendek je. Mana kalau pandangan dhaif kata imam tidak sah, kalau tidak berdalil, sedang molek barunya. Cuma nak lepas daripada berpegang tu orang. Nak lepas tu je. Berpegang Allah bersifat-sifat kudrah. Ni ada makhluk ini. Cukup. Mana lepas daripada kita tu orang. Kira-kira kita tinggal seorang pun kita duk turut orang dah. Sebab kita ada dalil sendiri. Ada makhluk ini menjadi dalil Allah bersifat-sifat kudrah, iradah, ilmu hayah. Ada langit bumi ni, ada manusia ni. Makhluk ni luas lah. Tapi kitanya makhluk mana? Langit bumi. Dah tubuh badan kita tak makhluk. Kita nampak opson, kita nampaknya. Lepas tu jangan soal lah pula. Mujur makhluk ada. Boleh jadi dalil Allah bersifat-sifat kudrah. Kalau makhluk tak ada? Kalau makhluk tak ada ni, mana kalau kita tak ada lah. Dan kalau kita tak ada, nak dalil apa dia? Tak, saya pernah kena tanya. Mengajar ustaz, tak apalah ustaz. Makhluk ada, langit bumi ada, kita ada. Boleh jadi dalil Allah ada, Allah kuasa. Kalau fardu takdir makhluk tak ada, langit bumi tak ada, kita tak ada, nak pakai dalil dia ustaz, dia tanya. Dan kalau kita tak ada, nak dalil apa? Yelah, kita tak ada, tapi nak pakai dalil apa? Dah kita tak ada, nak dalil apa? Dah kita tak ada. Yelah, kita tak ada, tapi nak pakai dalil apa? Allah kata sama-sama pening lah jadinya. Langit bumi tak ada, kita tak ada, maka dalil apa? Dah kalau kita tak ada, nak dalil apa lagi? Dah kita tak ada. Yelah, memanglah kita fardu takdir kita tak ada. Fardu takdir je. Fardu takdir kita tak ada. Nak pakai dalil apa? Dah kalau kita tak ada, nak dalil apa? Kita tak ada dalil lah. Kita pun tak ada, nak hidup. Yelah, dia kata dia tak faham. Dia tak faham. Dia ulang-ulang tanya, tak kerti nak jawab. Lama pening. Sama-sama pening. Jadi otak dia tu ligat. Ada makhluk ini dalil Allah kuasa, ada makhluk ini dalil Allah kuasa. Kalau kita fardu takdir makhluk tak ada, nak akan dalil apa? Dan kalau makhluk tak ada, langit bumi tak ada, kita tak ada, nak akan dalil apa? Kata dah kita tak ada, nak dalil apa? Dah kita budak hidup. Tapi dia tanya lagi. Kata dah kerti nak gila jadinya. Dia tak faham. Dah kita tak ada, nak dalil apa? Mana dalil tu rekah je. Dalil hak besar, hak di tubuh kita. Nampak tu ada tu buat contoh dalilnya. Bukan dalil tubuh kita. Dalil bulu, kuku yang ada di tubuh kita. Tengok rambut. Apalah dah misal, janggut. Dia keluar teratur molek. Ni ada Tuhan. Ni dalil Tuhan Maha Kuasa ni. Ada ni. Mana rambut ke, misal ke janggut kan keluar comel je kan. Bukan kata kerak cukup bangun pagi esok Allah dah kenal dah. Muka jadi pesan lain dah penuh. Tak. Teratur je tak lah susung. Tu dalil Allah Maha Kuasa. Berapa beli orang atas dunia ni. Tapi ada juga yang Allah tak jadi panjang.
Bulu kening Allah tak jadi panjang, duduk situ je. Fardu takdir lah diri cukur nak jadi tok ca. Tok ca cukur dah. Cukur bulu kening tok ca. Dia cukur tumbuh semula tak bulu kening. Tumbuh. Tuan buat tumbuh semula. Tapi tumbuh tu putih setakat tu juga. Dia takkan jadi panjang. Hak bulu kening hak ada tak panjang. Cukur habis jadi macam tok ca. Lepas tu tumbuh balik. Tuan buat tumbuh macam mana? Tumbuh jadi tak putih. Tutup biji-biji mata. Tak, putih setakat tu pula. Kau ngaji sains macam mana? Apa beza kepala misa ni, daging di misa ni, daging di dagu ni dengan daging di keningnya? Apa beza? Yang jadi hak di kepala, hak di misa, hak di dagu ni dia keluar tak putih-putih. Kenapa hak daging di kening ni dia punya bulu dia betis setakat tu? Kalau sains lah. Apa beza dia? Ini kira sains nak zahir. Hakikat Tuhan belaka. Tapi kalau kira sains macam mana? Kenapa hak bulu di kening tu tak panjang, kalau cukur pun tumbuh balik tak panjang? Apa beza daging di kening dengan daging di misal dengan daging di janggut? Kalau ilmu sains lah. Kemudian mari mana bulu hak tumbuh tu? Kepala luka, tak ada bulu dalam kepala. Dagu luka, tak ada bulu dalam dagu. Bulu mari mana? Sama juga dengan kuku. Kuku mari mana? Pendek ni adanya, tapi panjang. Teratur molek. Bukan kata pagi ni kat kuku dah, tidur, bangun tengok panjang semula. Ada, teratur molek. Dalam daging tu tak ada kuku pun. Mari mana? Itu dalil Allah Ta'ala Maha Kuasa. Tu je. Tak ambuh turut orang semata-mata dalam bab pegangan. Ada dalil rekah je, dalil pendek je. Ada makhluk ini, dalil bagi qudrah, iradah, ilmu, hayat. 4 sifat. Hak panjang dahulunya dalil bagi wahdaniyah yang panjang. Dalil wahdaniyah ni pun sama je dengan dalil qudrah, iradah, ilmu hayat. Dalil Allah bersifat dengan sifat wahdaniyah, dalilnya ada alam ini, ada makhluk ini. Sama. Tapi diasingkan dalil bagi wahdaniyah, panjang pula huraian, sesak dalil qudrah, iradah, ilmu, hayah dengan satu dalil sahaja. Pendek je mata Umi Ibrahim. Dalil yang sama, dalil Allah bersifat dengan sifat wahdaniyah. Ada alam ini, ada makhluk ini. Panjang dalam kitab Bidayah itu dah menghuraikan. Kalau Allah tidak bersifat dengan sifat wahdaniyah, nescaya tidak akan diperoleh akan makhluk alam ini. Nescaya Allah jadi lemah kalau tidak bersifat dengan sifat wahdaniyah. Lemah ni kalau tidak bersifat qudrah. Ada dimulai dengan lemah jikalau Allah tidak bersifat dengan wahdaniyah. Itu panjang tu hak dalil wahdaniyah. Walaupun panjang, perincian di dalil panjang fardu kifayah. Hak fardu ainnya dalil pendek je, dalil ringkas je fardu ain. Tapi walaupun ketika membicarakan dalil wahdaniyah tu secara panjang lebar perinci fardu kifayah, tapi apa yang dihuraikan dalil wahdaniyah sudah dihuraikan ketika membicarakan sifat wahdaniyah, sifat qudrah terdahulu, hak fardu ain. Sebab huraian tafsir sifat 20 fardu ain. Dalil tafsir terperinci barulah fardu kifayah. Tapi huraian sifat 20, huraian sifat wahdaniyah, huraian sifat qudrah, tafsir molek-molek itu fardu ain.
Jadi dalil bagi wahdaniyah perincian panjang fardu kifayah. Tapi apa yang dihuraikan dari wahdaniyah, itulah huraian masa bicara sifat wahdaniyah terdahulu dan juga sifat kudrah. Ini pentingnya nak kena faham hak wahdaniyah ni. Kalaulah Allah tidak bersifat wahdaniyah, tidak esa pada zat, tidak esa pada sifat, tidak esa pada perbuatan, ada perbuatan yang berlaku yang bukan perbuatan Allah, maka lucuklah sifat ketuhanan bagi Allah Subhanahu wa taala. Sifat uluhiyah bagi Allah lucu. Tak ada la ilaha illallah di aqidah. Di lidah adalah la ilaha illallah, tak iktibar, tak dikira, sebab tidak ada la ilaha illallah pada aqidah. Tidak berpegang keesaan Allah, terutama pada perbuatan, luput sifat ketuhanan bagi Allah Subhanahu wa taala, sifat istighna, sifat iftikar, nanti dia akan bicara. Ada ni. Oh, tak ada ni enggak, tak ada lah. Nah, ni dalam bab pegangan ni. Tak ada ni, tak ada semayang tu. Semayang tu ada. Bolehlah buat exercise, tapi tak ada nilai lah. Tak ada. Tak ada ni. Ni benda usuluddin, tapak agama. Sini tak peduli, tak ada ah. Hak lain tu jadi mainan je lah. Hak dalam bab usuluddin tak peduli, nak buat rupa semayang, nak buat rupa puasa, game Mekah, itu mainan sahaja. Tanpa usuluddin tapak agama, tak ada furu'uddin cabang agama. Semayang, puasa, haji, umrah, itu dipanggil cabang agama. Kalau tapak tak ada, cabang tak ada. Ini pentingnya bab usuluddin, bab pegangan. Jelas atas bahagian masing-masing. Contoh ginilah. Contoh duduk molek-molek, siapa taing semayang, orang lain semayang belaka, dia tembak lari. Kita kata mana? Allah dia ni tak peduli langsung semayang. Contoh duduk molek-molek, duduk ramai-ramai, buat apa-apa pekerjaan, siapa tanya semayang, dia pun minta undur diri nak balik, balik tak mau semayang. Kita kata mana? Tak pakar dia ni baik sangat. Tanya semayang, orang semayang dia lari, tak mau semayang. Contoh sama juga, orang duduk pakar belajar ilmu usuluddin, kita pun lari tak mau belajar. Kita nak duduk mana? Tadi orang duduk ramai-ramai, apa ada urusan masing-masing, siapa dah masuk waktu dah, kita pakat semayang. Dia pun minta diri nak balik. Memang dia tak semayang. Kita kenal sangatlah dia memang tak semayang. Gilimpal dia orang tengok, dah lah tak semayang dah. Kongkongnya orang ramai ada ni, buat-buatlah semayang. Dia tak buat-buat, dia lari tak mau semayang. Ada ni. Oh, berat sungguhlah orang lain semayang belaka, seorang dok. Sama juga, orang duk pakat belajar ilmu usuluddin, lari tak mau belajar. Nak duduk mana? Nak duduk mana kalau tak mau belajar ilmu usuluddin? Nak pastikan pegangan tu betul. Nak duduk mana? Rajin semayang. Apa kata? Mainan. Sebab apa jadi main mudah-mudah? Sebab kita terdidik gitu dah. Kita terdidik dengan semayang yang tinggal. Tapi bab pegangan tidak dititik beratkan. Terdidik gitu dah, budak bermain dengan semayang. Semayang daripada budak semayang, tak semayang, mak ayah marah. Tapi bagi penekanan dak bab ilmu pegangan, dak cara ngapai-ngapai 420 gitu je. Tak ada penting mana. Jadi gitulah. Daripada budak sampai ke balik, buat main je dengan semayang puasa, tapi akidah tak dipedulikan. Gitu jadi dia. Akhirnya daripada budak sampai ke balik, sampai ke tua, sampai ke mati. Bab ilmu usuluddin, bab pegangan, tambah ambil tahu. Tu bahagian masing-masing. Itu je lah. Mana kalau kita kira Allah, orang semayang, dia tak ambil semayang, pelik rasanya. Dah bahagian dia gitu. Allah orang belajar tauhid, dia tak ambil.
Pelik. Bahagian dia gitu. Dia nak semayang gitu je. Akidah macam mana? Biar je lah. Bahagian dia gitu. Bahagian masing-masing. Baik jahat, syurga neraka telah ditetapkan pada azal, mustahil berubah sama sekali. Kalau Allah qada pada azal syurga, Allah akan qadakan jalan syurga kepada dia. Kalau Allah qadakan pada azal neraka, Allah qadakan jalan neraka kepada dia. Itu je lah. Hakikat dia gitulah. Hakikat dia gitu. Ini nampak pegangan ni kena jaga molek. Terutama pembicaraan wahdaniyah. Wahdaniyah pada zat, sifat, terutama sekalinya wahdaniyah pada perbuatan. Tidak mensyirikkan Allah pada perbuatan, mensyirikkan Allah pada perbuatan, lucu sifat ketuhanan bagi Allah Subhanahu wa taala. Jadi hak panjangnya dalil bagi sifat wahdaniyah, dalil qudrah, iradah, ilmu hayah di sekali belaka. Sekali empat sifat, satu dalil ada segala yang baharu, ada makhluk ini. Artinya nak huraf pula mata Ibrahim dan ada pun dalil wajib bersifat Allah Ta'ala dengan kudrah sampai ke akhir. Apa maksud dia? Itu ertinya. Dia dua ni. Satu Arab terjemah Melayu. Satunya maksud dia lah pulaknya. Ertinya, erti dan ada pun dalil wajib bersifat Allah Ta'ala dengan kudrah sampai ke akhir itu telah terdahulu oleh kenyataan huraian. Mana telah terdahulu ni? Memberi bekas kudrah Allah Ta'ala. Memberi bekas kudrah Allah Ta'ala. Terdahulu mana ni? Kalau kita nak balik kok pada sifat kudrah dahululah. Memberi bekas kudrah Allah Ta'ala. Beri bekas kudrah Allah Ta'ala ni bukan hakiki ni. Ingat molek tu ni sok mudah. Memberi bekas kudrah, ini oleh kudrah Allah. Memberi bekas kudrah Allah Ta'ala, yakni memberi bekas oleh kudrah Allah Ta'ala. Ini bukan hakiki. Ini majazi. Yang memberi bekas, faham memberi bekas dia kadang-kadang memberi bekas tak faham. Jadi itulah. Jadi ada, jadi tak ada, jadi gerak, jadi diam, jadi nampak, jadi dengar, jadi hidup. Itu memberi bekas belakalah. Ni, pada rasa sejuk sekarang ni, Allah yang menyejukkan. Itu mana beri bekas. Nampak terang sekarang ni, Allah yang beri terang. Itu mana beri bekas. Zahir sejuk, kipas angin. Zahir terang, cahaya lampu. Tapi pada hakikinya, siapa yang menyejukkan? Siapa yang menjadikan terang? Itu apa? Memberi bekas. Siapa yang beri bekas? Allah Ta'ala. Itu memberi bekas. Beri bekas di sini pula oleh kudrah Allah. Kudrah. Ini majazi. Hakikinya bukan kudrah yang beri bekas. Hakikinya Allah Subhanahu wa Ta'ala zat yang wajib ada, yang bersifat dengan sifat kudrah, yang memberi bekas. Allah Tuhan beri bekas, bukan kudrah. Tuhan mana? Tuhan yang bersifat dengan sifat kudrah. Tuhan yang bersifat dengan sifat kudrah beri bekas. Tapi sini dia kata kudrah yang bukan Allah Ta'ala. Ini kata majazi. Pada majazi letak je, bukan hakiki. Kalau berpegang, ini kalau berpegang ni dok lah. Kalau berpegang dengan zat, dengan diri kudrah tu bekas, bukan Tuhan yang bekas. Dengan zat, dengan diri kudrah bekas. Tapi pegangan tu pada ni bukan Allah, bukan Tuhan yang bekas.
Zat diri kudrah. Yang diri zat Tuhan tu yang beri bekah. Kudrah. Diri kudrah betul-betul beri bekah. Pegangan tu kafir. Ada ni. Yang beri bekah siapa? Tuhan. Allah Ta'ala beri bekah. Allah mana yang beri bekah? Allah yang bersifat dengan sifat kudrah. Dia gitu. Itu baru hakiki. Ni majazi. Memberi bekah oleh kudrah. Menghendaki oleh iradah. Mengetahui oleh sifat ilmu. Hidup dengan sifat hayah. Allah mendengar dengan sama. Allah melihat dengan basar. Itu hanya majazi. Hakikinya Allah yang berkuasa, Allah yang berkehendak, Allah yang mengetahui, Allah yang hidup, Allah yang mendengar, Allah yang melihat. Tuhan belaka tu. Allah asma' nama bagi Tuhan. Itu hakiki. Ni letak pada kudrah. Majazi. Kita pun sandar kepada majaz. Itulah. Majazi kita kok cakap harian tu lah. Cakap harian kita tu. Sejuk, kipas angin. Sejuk kerana hujan. Sejuk kerana ekong. Terang kerana lapu. Panas kerana cahaya matahari. Tahu apa? Majazi bukan hakiki. Tak ada salah apa pun. Nanti kan berpegang? Tidak. Macam di sinilah. Memberi bekah oleh kudrah Allah. Nanti kan berpegang kudrah bekah kan? Kenapa pula? Yang bekah Tuhan. Allah yang bekah. Allah yang bersifat dengan sifat kudrah. Kalau baca sendiri, dia akan faham kudrah bekah. Mana boleh baca sendiri kita tauhid. Ini bukan buku fadilat nak baca sendiri. Ni kena belajar. Jangan ayat kudrah terus ni. Mana kalau baca dia pergi pegang kudrah. Berpegang semata-mata zat diri kudrah yang dari zat Tuhan yang bekah. Kapi pegangan tu. Telah terdahulu memberi bekah ni kudrah Allah Ta'ala. Allah yang kudrah yang memberi bekah. Jadi dalil ada makhluk ni kudrah lah. Dan iradah ilmu hayah letak mana? Sebab yang mengadakan kudrah, yang bekah kudrah. Ni ada segala yang baharu ni. Ada alam ni. Ada makhluk ni. Itu dalil Allah bersifat-sifat kudrah. Sebab kudrah yang bekah, kudrah yang mengadakan. Jadi apabila ada segala yang baharu, ada alam, ada makhluk, itu dalil Allah ada kudrah. Lepas tu iradah, ilmu, hayah. Kok mana pula tu? Sebab yang mengadakannya kudrah. Bukan iradah, bukan ilmu, bukan hayah. Kenapa iradah, ilmu, hayah dalil sama juga macam kudrah. Ada ni, ada makhluk. Ada makhluk tu jelas sebab Allah bersifat-sifat kudrah. Allah sifat kudrah yang mengadakan makhluk. Bila segala yang baharu ni ada, alam ni ada, makhluk ni ada, tu dalil Allah Maha Kuasa. Lepas tu iradah, ilmu, hayah. Macam mana nak pergi? Ini nak urah ni. Makna terdahulu dah. Memberi bekah kudrah Allah Ta'ala. Kudrah yang mengadakan. Maka ada yang baharu ni dalil Allah SWT kudrah. Mari mana pula iradah apa semua ni? Mari bekah kudrah terhenti ia bekah tu. Terhenti ia bekah. Terhenti ia bekah ni pada akal. Ni pada akal. Terhenti atas iradahnya. Iradah Allah Subhanahu wa ta'ala. Terhenti ta'alluq kudrah di atas ta'alluq iradah. 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 Terhenti ta'alluq kudrah di atas ta'alluq iradah.
Terhenti pada akal. Dengan bahawa kalau tidak bersifat dengan sifat iradah, nak mengadakan macam mana Allah tidak menentukan. Nak mengadakan macam mana Allah tidak tentukan. Terhenti ni pada akal. Sifat kudrat Allah sifat yang sempurna. Sifat iradah Allah sifat yang sempurna. Pada ni kudrat Allah pun dia kena takut dengan iradah pada akal. Fit ta'akul pada akal. Bukan kata sifat kudrat Allah boleh berbekas ada sifat iradah. Tak, kudrat iradah. Sebab sifat kudrat Allah ni sifat yang sempurna. Dengan sifat kudrat Allah berbekas. Tidak terhenti atas iradahnya. Sebab sifat kudrat Allah sifat yang sempurna. Terhenti atas iradah ni pada binapok di akal. Bukan kata sifat kudrah bekas. Kenapa? Kerana ada sifat iradah. Tak. Kerana sifat kudrah lah. Kerana ada sifat kudrah Allah Ta'ala. Sifat kudrah yang sempurna. Tapi pada akalnya terhenti atas sifat iradah. Kalau tidak bersifat-sifat iradah, Allah tidak akan mengadakan. Jadi faham situ kudrah Allah tak sempurna. Ada tu pada akal je, pada akal. Terhenti ta'alluq kudrah di atas ta'alluq iradah pada akal. Allah mengadakan sebagaimana yang Allah menentukan. Kena ada iradah. Jadi kudrah semata-mata tidak boleh mengadakan. Bukan. Ni pada akal. Situ. Dan bahawasanya iradah Allah itu terhenti bekas. Terhenti atas ilmu. Pada akal juga. Dan bahawasanya iradahnya itu sifat iradah Allah terhenti memberi bekas. Bekas ni atas ilmu. Kalau tak ada ilmu kok, tidak ada kehendak lah. Maksud dia gitu. Walaha iradah Allah iradah yang sempurna. Allah berkehendak lah. Bukan terhenti atas ilmu. Terhenti atas ilmu pada akal. Memberi bekas di sini iradah. Dia sekali. Dia kadang-kadang memberi bekas ni letak pada kudrah, letak pada iradah. Bekas ni letak pada kudrah, letak pada iradah. Yang bekas sebenarnya kudrah, taksir, meniadakan. Ta'alluq iradah bukan memberi bekas, bukan memberi jadi. Ta'alluq iradah taksis, menentu. Ta'alluq kudrah, taksir, memberi bekas. Tapi sekadang dia sekalikan. Kudrah taksir, iradah taksir. Beri bekas juga iradah pun. Walaha iradah ta'alluq dia bukan taksir, bukan beri bekas. Iradah ta'alluq dia, fungsi dia, hijaan sifat iradah taksis, menentukan. Sini tak dia kata memberi bekas juga. Dan bahwasanya iradah Allah itu terhenti berbekas, terhenti atas ilmu ni pada akal. Kerana bahawasanya iradah, kerana bahawasanya iradah itu mengkosakkan iradah. Sini pun sebut iradah. Ini panggil apa? Majazi. Tadi kudrah, bekas. Ini iradah pula mengkosakkan. Iradah pula. Bukan iradah Allah Ta'ala
yang bersifat dengan iradah. Itu hakiki. Kerana bahawasanya iradah itu mengkosakkan. Mengkosak di mana apa? Maknanya sekalian nak buat tu lah. Sekalian nak buat tu. Mengkosak ni apa? Sekalian nak buat. Kepada menentukan mungkin dengan setengah barang yang harus atasnya, atas mungkin. Dan daripada hal kosak itu, sengelai nak buat tu, disyaratkan dengan ilmu. Disyaratkan dengan ilmu, dengan sifat pengetahuan. Dia gitu. Nak kosak, nak sengelai nak buat apa-apa pun dengan menentukan begitu begini ni, syaratnya ada ilmu lah. Itu maksud dia. Tu pada akal. Menentukan mungkin ni bukan yang harus ada, harus tiada. Menentu ni dengan setengah barang yang harus atasnya. Barang harus lah atas mungkin, bukan barang yang mustahil. Menentukan manusia jadi Tuhan, itu mustahil. Menentukan mungkin dengan setengah barang yang harus atasnya. Setengah lah. Menentukan ada, tidak menentukan tiada. Menentukan tiada, tidak menentukan ada. Tapi setengah pun barang yang harus lah. Allah menentukan manusia jadi Tuhan yang kedua. Ada gitu. Allah menentukan manusia jadi anak Allah. Tak ada gitu. Sebab tu perkara mustahil, bukan perkara haru. Ni. Menentukan mungkin dengan setengah barang yang haru atasnya. Jadi menentu iradah ni disyaratkan dengan ilmu. Ini pada akal. Macam kita lah nak buat, kita kena racam molek-molek. Nak racam molek-molek, ilmu kena molek, biar jelas. Kalau ilmu pun pengetahuan pun tak jelas, tak berani nak menentukan apa-apa. Ni pada akal. Mengada terhenti atas menghendaki. Menghendaki terhenti atas mengetahui. Ni pada akal. Dan bersifat dengan kudrah. Dan bersifat dengan, ada dengan tu. Dan bersifat dengan kudrah dan iradah itu. Dan bersifat dengan kudrah dan iradah itu. Kudrah, iradah je. Tak ada ilmu. Kudrah, iradah. Nak comel ada ilmu lah selagi. Sekarang jelas ada yang baharu ni Allah yang bekas. Allah yang mengadakan. Allah mengada pun terhenti atas iradah. Ada yang baru, Allah bersifat dengan sifat iradah. Allah nak menentu ni, syaratnya ilmu. Jadi ada yang baharu makhluk ni, dalil Allah bersifat ilmu. 3 dari sini. Dan bersifat dengan kudrah dan iradah. Bersifat kudrah iradah tu termasuk ilmu lah. Tiap-tiap satu daripadanya, daripada kudrah dan iradah, terhenti ia tiap-tiap satu tu atas bersifat dengan hayah. Kudrah ke, iradah ke, ilmu ke, samuk ke, basar ke, kalam ke, terhenti atas sifat ilmu, atas sifat hayah. Kalau tidak ada sifat hayah, ada sifat kudrah, ada sifat iradah, ada sifat ilmu. Kalau tak ada sifat hayah, ada sifat samuk, ada sifat basar, ada sifat kalam. Jangan main tu. Walaupun dia mati tu, kudrah dia kuat. Ada. Jangan main tu. Walaupun dia mati tu, ilmu dia banyak. Boleh tanya lagi dengan dia walaupun dia mati. Dah mati dah, tak ada lah kudrah, ilmu tak ada dah di manusia tu. Dah mati dah. Jadi kudrah, iradah, ilmu, sama, basar, kalam, terhenti atas bersifat ya Allah dengan bersifat dengan hayah.
Kerana hayah itu syarat. Syarat ni kira akal belaka ni. Syarat kira akal belaka. Syarat pada sekaliannya. Mana sekalian? Sekalian 3 sifat kudrah, iradah, ilmu. Bahkan sekalian bagi sifat ma'ani dan takluk bagi sifat ma'ani. Syaratnya ada hayah. Ada sifat kudrah, ada hayah. Sifat kudrah mengada meniada, ada hayah. Ada sifat iradah, syaratnya ada hayah. Sifat iradah menentu, syaratnya ada hayah. Ada sifat ilmu, syaratnya ada hayah. Sifat ilmu takluk mengetahui akan segala perkara, syaratnya ada sifat hayah. Syarat-syarat ni pada akal. Sebab kalau syarat sungguh, jadi ada dulu kemudian. Syarat dengan masyurut ni syarat kena dulu. Ada hayah, barulah ada sifat kudrah. Jadi hayah je kodim. Kudrah jadi baharu, mustahil. Sebab sifat Tuhan kodim belaka. Syarat ni pada akal. Dan diperoleh masyurut. Dengan keadaan syaratnya itu mustahil. Mana? Masyurut. Kudrah, iradah, ilmu. Ada sifat kudrah, iradah, ilmu. Walaupun tidak ada sifat hayah, mustahil. Macam tadi lah. Mati dah orang tu, tapi kudrah dia gagah. Mati dah orang tu, tapi ilmu dia kuat. Dah. Maknanya diperoleh masyru' dengan bahawa ada sifat kudrah, ada sifat ilmu dengan ketiadaan syarat. Hayat tak ada, mustahil. Akal tak terima sama sekali. Panjang juga ni. Ambil maksud kita. Ambil maksud kita satu ambil maksud kita. Kalau pakai baca gitu tak jadi. Mana huraian itu, huraian kita tu. Dah sekali kan. Kudrah, iradah, ilmu, hayat. Dalilnya ada segala yang baru. Kalau kudrah iyalah. Dan iradah macam mana? Orang kalau buat kerja tu, tak ada kehendak, buat macam mesin. Boleh orang ni. Ada. Boleh tak? Kita buat satu pekerjaan tanpa ada kehendak. Boleh? Boleh tak? Tak ada ilmu kita boleh buat. Jahil tak tiap satu boleh buat. Ikut orang suruh kan. Akak bengong-bengong gitu je. Dia tak reti. Hak jenis hak IQ tak ada tu kan. Boleh buat kerja tak? Gagah kudrah dia. Gagah kudrah dia. Dia macam kita katalah orang gila. Orang gila ni otak ilmu apa? Otak pun tak berfungsi. Tapi gagah tak? Gagah. Kalau kita suruh buat kerja boleh buat ke tak? Boleh lah kita suruh buat kerja. Akak benda berat-berat. Tu tak ada ilmu, ada kudrah. Tu sebab manusia tu Allah yang kawat, Allah yang buat. Allah belaka. Ada ni. Allah Ta'ala Tuhan. Kalau sifat ilmu tak ada, sifat iradah tak ada, mengada macam mana? Ni. Ada ni. Orang tak ada ilmu, gila pun gagah boleh buat kerja. Tu orang sebab dia ada yang buat. Allah Ta'ala yang mengembalakan, Allah Ta'ala yang buat. Sama juga kalau bicara bab samak basar. Kalau tak ada sifat samak basar, nak ada makhluk macam mana? Itu orang tu pekak boleh buat kerja molek-molek. Orang tu buta boleh buat kerja molek-molek. Sebab orang ni ada Tuhan yang tu. Walaupun dia pekak dia boleh buat kerja. Walaupun dia buta dia boleh buat kerja. Tadilah walaupun dia gila, tak ada ilmu pun dia boleh buat kerja. Sebab ada Tuhan yang buat. Tapi kalau Tuhan yang Maha Kuasa tak ada sifat
iradah, ilmu, hayat. Tak ada kudrah tu. Ini semua pada pembicaraan akal. Tapi rekahnya dalil Allah bersifat-sifat kudrah, iradah, ilmu, hayat sama dengan dalil Allah bersifat dengan sifat wahdaniyah. Dalilnya ada segala yang baharu, ada alam ini, ada segala makhluk. Itu dalil ringkas fardu ain. Maka tiap-tiap diperoleh suatu yang baharu, barang baharu ada ia terhenti atas bersifat, terhenti atas bersifat dengan yang membaharukan. Bersifat dengan tuak bulat tulis oleh. Terhenti atas bersifat oleh yang membaharu akan dia Allah Ta'ala lah. Dengan segala sifat ini, kudrah, iradah, ilmu, hayat. Terhenti atas bersifat oleh yang membaharu akan dia. Yang membaharukan dia ni Allah Ta'ala. Dengan segala sifat ini, sifat kudrah, iradah, ilmu dan hayat. Wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ftah alaina futuhal arifin. Allahumma allimna ilma akdamin wa fahimna famasabikin warzuqna ruqat talibin. Allahumma zidna ilman wa alhiqna bis salihin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.